Berita menarik hari ini di Soka.com Ahad 12 September. Seramai 121 mangsa kebakaran di skim penempatan telipok di sini semalam ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Serbaguna Damai di sini. Kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah berkata PPS itu diaktifkan selepas berlaku kebakaran di skim penempatan telipok yang memusnahkan 26 buah rumah. Terdahulu kejadian kebakaran pada kira-kira 1 tengah hari itu sebanyak 26 rumah musnah sepenuhnya menyebabkan 115 keluarga tinggal sehelai sepinggang. Selain itu, 4 kenderaan turut musnah namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Lanjutan daripada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah masih menjalankan siasatan mengenai punca sebenar kebakaran itu berlaku. Berita seterusnya, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB menzahirkan rasa kesal terhadap tindakan kontraktor pembinaan yang masih tidak berhati-hati menjalankan kerja pengorekan tanah hingga menjejaskan kabel elektrik bawah tanah dan menyebabkan gangguan bekalan elektrik kepada pengguna. Pengurus Besar Kanan SESB Pengurusan Aset Insinyur Idris Muhammad Nur berkata selain mengambil masa untuk dipulihkan, gangguan bekalan elektrik akibat kecuaian kontraktor terbabit turut menimbulkan kerugian kepada syarikat utiliti itu. Pada masa yang sama, beliau berkata pengguna turut menyalahkan SESB kerana terpaksa berdepan gangguan bekalan elektrik tidak dijangka sedangkan punca sebenar adalah daripada kontraktor pembinaan yang cuai melaksanakan kerja. Dalam kejadian terbaru semalam, kira-kira 3,000 pengguna berdepan gangguan bekalan elektrik selama hampir 2 jam berikutan kerosakan kabel bawah tanah disebabkan pengorekan tanah untuk projek pelebaran jalan raya di Simpang Sepanggar Jalan Tuaran. Sehubungan itu, beliau berkata SESB memohon supaya pihak kontraktor dan orang ramai memaklumkan terlebih dahulu sebarang aktiviti pengorekan tanah di bahu jalan kepada SESB agar aktiviti pengesanan kabel dapat dilakukan sebelum kerja pengorekan dibuat. Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah. 3 lelaki yang dipercayai terbabit dalam kejadian kes bunuh di perairan Labuan Haji Khamis lalu diburu pihak berkuasa daerah ini. Ketiga-tiga lelaki itu sudah dikenal pasti terbabit dalam kejadian melanggar bot sebelum membelasah mangsa. Dalam kejadian itu, mangsa tendang sampulatik 40-an dipercayai dibunuh sebelum mayatnya ditemui terdampar di Pulau Buhedulang di sini semalam. Ketua Polis Daerah Semporna Superintenden Muhammad Farhanli Abdullah berkata pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada jam 11.15 pagi. Katanya isteri mangsa memaklumkan pada hari sebelumnya dia bersama mangsa, ibu mertua dan anaknya yang berusia 2 tahun sedang memancing di kawasan perairan berkenaan. Katanya mayat berkenaan kemudian dihantar ke Hospital Semporna untuk proses bedah siasat dan isteri mangsa turut mengesahkan mayat yang ditemui itu adalah suaminya. Tambahnya, pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan luka dipercayai terkena objek tajam di leher dan kepala mangsa. Muhammad Farhan juga berkata semua suspek berusia antara 40 hingga 50 tahun dikenali sebagai Gamal, Robel dan Alpa namun mereka dipercayai sudah melarikan diri. Sehubungan itu, Muhammad Farhan berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini diminta berhubung dengan pegawai penyiasat kes ini iaitu Asisten Superintenden Arif Abdul Razak di talian yang tertera atau mana-mana balai polis berhampiran. Seterusnya, sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka di sekolah akan bermula pada 3 Oktober depan di semua negeri yang berada dalam fasa 2 hingga 4 Pelan Pemulihan Negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin bagaimanapun berkata pembukaan sekolah untuk sesi bersemuka berbeza berdasarkan fasa PPN di negeri masing-masing. Katanya bagi negeri dalam fasa 2, sesi PDP bersemuka bermula 3 Oktober depan hanya membabitkan
murid berkeperluan khas MBK di sekolah rendah manakala pelajar semester 2 tingkatan 6 atau pra-universiti yang akan menduduki peperiksaan bagi sekolah menengah dibenarkan hadir ke sekolah. Selain daripada itu, katanya kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR masih dilaksanakan sama seperti negeri dalam fasa 1 PPN yang masih menggunakan kaedah PDPR sepenuhnya. Mengulas lanjut, Razif berkata bagi negeri yang sudah berada di fasa 4, murid tahap 1 sekolah rendah akan mula datang ke sekolah mengikut kumpulan yang digilirkan bermula 17 Oktober, manakala murid tahap 2 akan datang ke sekolah bermula 31 Oktober. Dalam pelan pemilihan negara, saya tunjukkan Manakala sesi persekolahan tahun ini dilanjutkan sehingga Mac 2022, manakala sesi persekolahan tahun hadapan akan bermula pada Mac hingga 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata, berikutan itu murid dan pelajar masih berada dalam kelas yang sama sehingga Mac tahun hadapan, manakala murid baharu tahun 1 hanya akan ke sekolah bermula Mac tahun hadapan. Jelasnya tujuan ini untuk melihat tahap penguasaan murid supaya bersedia untuk naik ke kelas baharu. Sekiranya masih lemah, murid boleh mengikuti kelas intervensi bagi membolehkan menguasai pembelajaran atau kemahiran asas. Sementara itu, katanya kehadiran murid dan pelajar ke sekolah akan diwajibkan memakai pelitup muka selain digalakkan menggunakan pelitup muka 2 lapis. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami di mana seorang anggota polis yang dalam perjalanan pulang ke kediamannya maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar belakang sebuah lori dalam kejadian di Jalan Kota Kinabalu Papar berdekatan Kem Lokawi Putatan di sini tengah malam tadi. Dalam kejadian jam 11.59 tengah malam itu, Korporal Rozlan Syarudin Abdul Ajik 35 yang bertugas di Balai Polis Putatan, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa dipercayai telah melanggar dari arah belakang sebuah lori. Jelasnya akibat kejadian itu mangsa parah dan maut di tempat kejadian yang disahkan oleh Pegawai Perubatan Hospital Queen Elizabeth I. Katanya lagi pemergiannya adalah satu kehilangan yang besar kepada seluruh keluarga IPD Penampang dan seluruh warga IPD Penampang menzahirkan ucapan takziah di atas pemergian Korporal Rozlan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di tiasoka.com.